mana pada pagi ini Allah izinkan untuk kita hadir dalam Dewan Kuliah Duha ini untuk sama-sama kita sambung kuliah duha pada tadabbur surah Sajadah. Jadi tuan-tuan, kita hari ini kita menghampiri kepada 2/3 daripada keseluruhan muka surat, 3 muka surat penuh kandungan 30 ayat surah Sajadah ni. Jadi kita dah berhenti sampai ayat 18 minggu lepas. Jadi hari ni kita cuba habiskan 19, 20 dan kalau sempat kita masuk sikit 21. Yalah, kita kalau sempat kita ambil tambahan sikit untuk 21 kan. Kita habis sampai 18 kan minggu lepas kan. Jadi hari ini kita akan sampaikan 18, 20. Kalau sempat tambah lagi 1, 21. Baik. Mari sama-sama tuan-tuan kita buka Quran muka surat 415. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Okey, baik, sadaqallahu azim, jazakumullah khairal jaza. Baik, tuan-tuan, tuan-puan, ahli jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai membaca 30 ayat daripada surah As-Sajdah ini. Mudah-mudahan jadi tiap kali kita perjumpaan ni kita awali dengan membaca surah ini, dan malam pun macam tu juga, tuan-tuan. Ya, sebab itu diperingkan antara sabda Nabi SAW itu, Nabi tidak tidur melainkan setelah membaca kedua-dua surah ini, iaitu surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Dia boleh kita beramal dengannya sebelum kita tidur, kita baca. Begitu juga tuan-tuan, dua ayat akhir daripada surah Baqarah. Apa dia ayat dia? Amanar Rasul sampailah
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dah hafal tuan-tuan sambil baca je tu. Lepas tu kita dah tidur lah. Jadi itu boleh kita amal. Itu yang paling mudah lah untuk kita amal. Dan selepas je kita solat, jangan tinggal untuk membaca ayatul kursi. Itu jalan mudah lah antara kita ini hampir dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita dah selesai sampai ayat yang ke-18. Jadi pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-19. Sebenarnya tuan-tuan dia ada sambungan sedikit daripada ayat 18 sampailah ayat yang ke-19. Kita berhenti pada ayat yang 18 dulu minggu lepas. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Di situ kita dah simpulkan pada minggu lepas berkaitan di sana ada perbezaan antara orang mukmin dan juga orang fasik. Dan saya tutup dengan satu riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith yang disebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia katakan, kami ni tak sama dengan kamu. Tentera kami, pengikut kami lagi ramai. Mata tombak kami lagi tajam daripada orang Islam. Apa kata Sayyidina Ali? Uskut. Dia kata apa? Diam kamu. Tutup mulut kamu. Memanglah tak sama. Bukan saja tak sama sudut amalan, malahan kamu itu orang fasik, kami ini orang mukmin. Sehingga turunlah ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Baik. Jadi tuan-tuan, antara kesimpulan yang besar kita sebut adalah makna yang fasik di sini, ya. Fasik. Saya sebutkan minggu lepas, fasik itu kita boleh maknakan kepada dua. Dengan makna satu, makna kufur. Ini syiriklah, keluar daripada agama. Yang ini adalah keluar daripada ketaatan pada Allah. Ini apa? Keluar daripada keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar daripada ketaatan. Orang mukmin yang berterusan buat dosa pun boleh kita kata orang ni fasik. Sebab itu nak jadi syarat jadi saksi pun tak boleh orang yang fasik. Jadi tuan-tuan, kita jangan jadi seorang pendosa. Berterusan melakukan dosa pun boleh. Dia menepati kepada makna yang kedua. Dia keluar daripada ketaatan pada Allah. Satu lagi, beza. Macam dengan makna yang tadi, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Kalau dia kata kami ni beza, kami mukmin, kamu tu fasik. Fasik yang dikatakan tadi adalah kufur kepada Allah. Kan? Bersangkut dengan ayat yang kita sebut tadi. Ada juga makna fasik yang kedua ni keluar daripada ketaatan kepada Allah. Seperti yang disebut dalam kitab Safwatut Tafasir. Al-khuruj min ta'atillah. Ya, keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang disebut sebagai fasik dengan maknanya. Itu secara umum dua sifat yang ada yang kita lingkungkan pada makna fasik. Sebab ada sambungan dia tuan-tuan. Pada ayat selepas ini juga dia akan sebut antara cirilah sedikit perbezaan antara orang fasik yang dikatakan tadi. Memang kami tak sama orang fasik dengan orang yang beriman. La yastawun. Orang tak sama. Sudut amalan pun tak sama. Kita melakukan ketaatan, dia buat kefasikan, dia buat dosa, dia buat maksiat, sudut amalan. Baik. Pengakhiran pun tak sama. Ganjaran akhirat nanti pun sama ke? Tak sama. Jadi tuan-tuan, jadi macam mana? Sama ada pengakhiran kepada golongan yang pertama, yang kufur, yang kafir. Itu juga golongan yang kedua. Adakah kita masuk syurga terus, mudah, ataupun kita kena dibalas oleh Allah dalam neraka, tapi ada secebis iman, akhirnya kita masuk dalam syurga. Jadi ganjaran itu pun tak sama. La yastahun. Jadi Allah nak bawa kepada penutup pada ayat 18 tu, nak beritahu tak sama. Dan tak sama juga sebab apa tuan-tuan? Mereka kata apa? Ada orang lagi hebat daripada Muhammad di kalangan mereka. Mana nak sama? Tak sama. Muhammad bawa ajaran macam ni, mereka buat ajaran macam ni. Jadi ayat 18 itu dia menempelak kepada dakwaan yang dibawa oleh
Orang kafir, orang yang kufur tadi. Seperti yang kita tutup pada surah Al-Jasiyah ayat 21 yang kita baca sebagai penutup kesimpulan kuliah kita pada minggu lepas. Jadi itu habis ayat ke-18. Jadi di sini kita nak masuk ayat 19 untuk pagi ini ni, dia mula bawa khabar gembira yang kata beza tu apa? Beza orang fasik dengan orang mukmin. Apa yang hadiah ganjaran yang Allah nak bagi? Cara hidup orang mukmin, cara hidup orang fasik berbeza dan ganjaran dia juga berbeza. Baik, ini balasan dia pun berbeza. Jadi kita masuk kepada ayat 19 ini, tuan-tuan. Dia ini merupakan satu berita gembira akhirat kelak pada orang mukmin. Okay, tuan-tuan, ini fasik tadi. Jadi masuk je ayat 19 ni, ini dia bawa satu berita gembira kepada orang mukmin. Jadi tuan-tuan, ini diawali dengan ganjaran kepada orang mukmin, orang yang melakukan amal soleh. Pada ayat yang ke-19, ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman beramal soleh. Tengok tuan-tuan. Orang beriman dia pairingkan dengan amal soleh. Jangan kata kita claim je kita beriman tapi tak perangai, tak macam orang beriman. Sebab itu dinatijahkan, zahirkan dengan amal soleh. Falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia nak highlightkan di sini orang-orang yang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, dia tak ada rasa apa? Tak ada rasa syirik ataupun nak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri pada fasik yang kita sebutkan tadi tu tak ada. Mereka ni apa? Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Dia beriman kemudian dia lontarkan tingkah laku dia dalam melakukan amal soleh. Tambah pula dia lakukan dalam keadaan itu benar-benar ketaatan tu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah. Tidak terus-menerus melakukan maksiat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Jadi dia buat tu ada disusuli dengan amal. Amal tu pula tuan-tuan bukan amal toleh. Dia soleh, toleh. Lain tuan-tuan ya. Amal yang bentuk kecelakaan tu toleh. Kalau soleh ni amalan yang baik, yang boleh memberatkan timbangan kita pada hari akhirat kelak. Apa ganjaran dia? Tak sama dengan orang fasik. Orang ini dia kata apa? Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok di situ orang yang beriman, amal soleh. Ganjaran dia tak sama. Tak sama sebab falahum jannatul ma'wa. Terjemahan dalam kitab kita dia kata apa? Orang-orang ini sebagai falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman. Orang ni akan peroleh syurga. Jannatul ma'wa. Baik, kita pergi yang pertama. Ayat 19 sampai 21 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita pergi yang pertama iaitu huruf apa tuan-tuan? H lah pula H Kita dah habis A. Sekarang H lah kan? Baik, sekarang H. Sekarang saya lompat pula pada huruf lain pula, payah nanti ya. Baik. H yang pertama ni tuan-tuan kita nak sebut H yang pertama, hilang segala letih. Ya. Oh, merah tak nampak? Oh, ya ke? Baik-baik. Biru ya? Saya biru ni hitam semua je. Hitam tak apa ya? Oh, okey, baik-baik. Terima kasih. Oh, okey, baik-baik. Sekejap. Baik-baik, maaf ya. Oh, hitam ya? Oh, okey, baik-baik. Hilang. H lah ya? Nampak? Oh, nampak. Mereka tak nampak ya? Saya...
Oh ya kan? Tak mahal juga ya? Nampak tanya anak weh segala. Silap lah minta maaf ya. Letih dan bosan. Okay, baik. Baru nampak macam cerita Piramli. Cikgu, halus sangat katanya. Baru nampak. Tak, saya dalam kereta saya sembang dengan mak saya kan. Mak saya ada. Saya sembang sebab saya kemarin saya bawa pak mentua saya. Operate mata. Tuan-tuan tengok nampak mata. Operate mata, cataract kan. Non-blade cataract kan. Macam-macam lah. Tengok, nampak. Pakai sun visor tu kan. Pakai spek hitam kan. Macam SG Bank dia kata. Macam itulah. Saya bawa orang ni pakai macam ni tuan-tuan. Dia operate mata. Kan 15 no blade cataract tu kan. 15 minit, 20 setengah jam habis dah keluar. Itu pakai. Orang semua tengok lah katanya. Saya bawa. Sekejap je kan boleh. Itu cerita tak nampak lah. Tak nampak tu nikmat besar tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan cakap tu. Tak nampak. Sebab apa? Selaput tebal. Itu sebelah tak boleh. Nak drive tak boleh. Baca tak boleh. Mana kat timah kan? Kan selalu orang minta ayah kat saya kan. Awak tak nampak katanya. Ustaz bagilah senang nak baca Quran. Kata dia. Tuan-tuan. Senang nak baca Quran. Saya pun mikir kan. Macam itulah nikmat mata tu. Senang baca Quran. Tak nanti berbelak-belak kan. Sama tak nampak mata tu. Macam huruf tu macam pecah-pecah. Jadi macam tu. Jadi tuan-tuan itulah nikmat mata. Bila tengok orang ni ya amat penuh ramai. Itu berbayar tuan-tuan ya. Yang swasta pun penuh. Saya tengok orang ni macam ni. Pakcik ni sakit ni sakit ni. Ini sebelah ni dua-dua belah. Umur bawah 40 dia membuat lasik. Atas 40 cataract. Macam-macam. Saya pun kenal 2 orang oftalmologis di Ipoh yang Melayu lah. Dr. Siti Raihan. Dr. Umi Maznum tu. Tu yang Melayu punya kan. Sekarang pun dia dah di KMC dengan Perak Community. Tu 2 orang Melayu lah. Yang ada option lah saya kata kan macam tu. Itu cerita pasal mata. Tak nampak katanya. Tuan-tuan jangan, saya kan cikgu Syam kata dah macam orang pengajar darjah 1 kan. Tuan-tuan ni bukan darjah 1 dah ni. Dah above age dah daripada saya kan. Jauh. Baik tuan-tuan, hilang segala letih dan penat. Ini yang saya sebut ni berita gembira. Dalam bahasa Arab dia apa tuan-tuan tahu? Merah pula. Dalam bahasa Arab dia sebut tabsyir ukhrawi. Yang ni bukan sambungan dia lah. Saya nak istilahkan dalam bahasa Arab dia nama dia tabsyir ukhrawi. Tabsyir ni, ukhrawi ni berita gembira. Akhirat kelak apa dia? Tabsyir ukhrawi. Kan kita selalu sebut akhirat, dunia. Ukhrawi ni, ukhrawi lah. Duniawi dan ukhrawi. Itu ambil Arab lah tu. Tabsyir ukhrawi ni berita gembira. Akhirat nanti. Itu nama dia. Tabsyir ukhrawi. Tabsyir berita gembira. Kan ada nama orang. Mubashir, Bushra. Apa semua itu berita gembira. Ni tabsyir ukhrawi. Baik tuan-tuan. Dalam ayat 9 ni menariknya. 19 ni. Dah sebut amal soleh falahum jannatul ma'wa. Berita gembira pada dema ni, orang mukmin ni jannatul ma'wa. Okey baik tuan-tuan. Jannatul ma'wa ni dia satu ada pendapat mengatakan satu adalah nama syurga. Betul tuan-tuan? Benar kan dengar kan? Famous Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatu Adnin. Ada kan? Tajri min tahtihal anhar. Okey, itu satu pendapat lah. Ada disebut sebagai Jannatul Ma'wa ni salah satu daripada nama syurga. Satu lagi tuan-tuan, dari sudut bahasa, kalau tak apalah tak boleh buat merah kan, takut tak nampak kan. Al-Ma'wa ni, Al-Ma'wa ni tuan-tuan, makna dia apa tau? Ma'wa ni tempat apa? Kita rehat, tempat kita berlindung, tempat kita rilis lah. Tempat kita nak rilis, kita punya penat, hilang segala letih, bosan, tempat kita bersandar, tempat Allah, sandar sungguh ni jatuh saya. Tunggu cabut tuan-tuan. Ini lain macam Cikgu Syah. Ramai-ramai orang duduk, orang tambah haji duduk, semua saya yang jatuh.
skru punya cabut tuan. Tak ada skru. Saya memang macam itu. Saya mengajar memang dia berjalan kan. Lepas tu dengan gaya-gaya sekali. Minta maaf tuan ya. Cikgu Syah nanti kena ni balik kalau ya. Sebab apa tuan-tuan? Ma'wa ni asal dia awaina apa semua. Kami bersandar. Kami berehat. Kami berlindung. Kami bernaung. Jadi tuan-tuan bila kita teliti. Walaupun dari sudut bahasa dia macam tu. Itulah yang kata tabsyir ukhrawi itu. Nikmat kegembiraan akhirat nanti ni untuk orang mukmin ini. Inilah dia. Tabsyir ukhrawi. Nama syurga, satu lagi dari sudut bahasa, ini tempat berlindung, ini tempat berehat dengan makna ma'wa. Jannah tu apa? Syurga. Syurga ni sifat apa? Al-ma'wa. Tempat apa? Tempat bernaung, tempat berlindung, tempat rehat, tempat rileks, tempat bersandar. Itu semua ma'wa dari sudut bahasa dia. Tapi terjemahan yang kita sebut apa? Mereka akan beroleh syurga sebagai tempat tetap mereka. Tempat menetap. Tempat kediaman. Itu makna bagi al-ma'wa. Jadi tuan-tuan, makna-makna itu semua cerita yang sisi negatif ke positif? Semua cerita yang seronok lah. Cerita positif. Apa pula lalu kita terjemah? Apa pula yang timbul dalam tu? Dalam bentuk tabsyir tadi. Berita gembira ukhrawi tadi. Apa? Lalu dibayangkan, oh ceritanya macam ni. Tuan-tuan dalam hadis Qudsi disebut apa? A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hambaku yang soleh. Yang tadi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Apa dia? Nikmat bentuk apa? Mala ainun ra'at. Yang tak ternampak mata. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang tak terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang tak terjangkau dengan lintasan hati kita. Jadi tak boleh nak digambarkan dengan semualah panca indera kita. Setakat ni kita beriman yang kita tahu, yang kita baca dan kita dengar sahaja. Macam mana nak kecap dia? Oh, wallahu alam. Sebab benda tu kita tak dapat lagi bila kita dapat dan tuan-tuan itu. Tapi dari segi knowledge-nya, segi informasi, pengetahuannya, itu yang kita sebut. Ini disebut sebagai tabsyir ukhrawi. Jadi tuan-tuan, jannatul ma'wa itu dengan makna dia macam itu. Di dalam syurga tuan-tuan hilang. Letih tu tak ada, bosan tu tak ada. Ini baru saya sebut dua sifat tu tak ada langsung kita rasa dalam syurga. Dalam jannatul ma'wa. Sebab dia jadi apa? Tempat ma'wa. Tempat rehat. Tempat hilang penat. Tempat tak ada rasa bosan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni duduk rumah sendiri boleh ada rasa bosan. Betul tak? Walaupun orang ni, aku tengok muka aku tengok muka aku. Walaupun aku kenal kan. Tengok sampai dah tak tahu nak buat apa. Sampai tak tahu nak buat apa. Walaupun rumah sendiri, letih tu hilang je. Lepas tu, udah tak tahu nak buat apa. Di syurga tak ada rasa macam tu. Tak ada rasa sampai, apa nak buat ni? Tuan-tuan. Itu letih. Apa? Kita ni tuan-tuan, kalau dapat sandor tu, sandor tu yang habis keluar tu kan. Sandor itu tuan-tuan, kita apa? Allah, dah berdengkor. Itu habis penat sangat dah tuan-tuan. Di syurga ni tuan-tuan, barangkali kita ni terlampau sibuk pula dengan nikmat yang berterusan, tidak berhenti-henti. Kalau kita ni tuan-tuan dekat dunia ni dah kata tidur, dah sampai terlalu penat, tapi di syurga itu kita menikmati nikmat. Itu disebut sebagai tabsyir ukhrawi. Ada rasa bosan? Tak ada rasa bosan. Tak ada rasa bosan dalam syurga. Itu disebut jannatul ma'wa. Satu lagi, nuzulam. Nuzulam bima kanu ya'malun. Dia terjemahkan dalam kitab kita ni, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai apa? Sebagai pahala. Kan? Dalam terjemahan tuan-tuan ni sebut apa? Nuzulan. Pahala, ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Betul ya? Macam tu kan? Baik. Bila disebut situ tuan-tuan, first, nuzula. Nuzula. Kadang-kadang kita tengok, dia tu ganjaran, pahala, ataupun balasan.
Satu lagi makna ni tuan-tuan, kita keluarkan sudut bahasa Arab dia. Nuzulan ni mungkin dalam kita, ialah nak Ramadan ni, nuzul Quran, turun. Satu makna dia, turun. Yang kata apa ni? Turun ke? Terjemahan tu tuan-tuan ditonjolkan untuk nak jelmakan apa kehendak ayat sebenarnya yang sesuai. Nuzulan bima kanu ya'malun. Apa nak sebut? Turun apa tuan-tuan? Fi'il tu, verb tu kadang dia timbul ganjaran. Sebab apa? Hadiah, balasan. Sebab apa? Tuan-tuan, nuzulan ini juga dari sudut bahasa ni tuan-tuan, kita kata apa? Orang ataupun tetamu. Contohlah kalau kita kata dulu. Kalau kita katakan dulu ni, kalau ada orang ni, kita ni turun. Kita ni main, nuzulan kan? Nuzul, nazil, nazil, nuzul, nazala. Ni turun kan? Nazil ni turun, orang yang turun. Apa semua. Kalau dalam musafir yang jauh, kita pergi main berjalan, kadang-kadang turunlah naik unta ke, naik kuda ke apa. Kita ni sebagai tetamu, tuan rumah yang datang sambut kita ni, welcome kita ni, kadang-kadang dia layan kita tu, dengan kita ni sebagai kapasiti sebagai tetamu ni, dia meraihkan kita ini dengan sesuatu. Ini tanda apa? Welcome kepada dia. Cara dia apa? Mengalu-alukan kedatangan kita ni sebagai tetamu. Macam orang terhormat lah kita kata. Jadi orang ni bila dia turun daripada unta, daripada kuda dia sebagai tetamu, orang sebagai tuan rumah tu akan menyambut dia dalam keadaan yang baik. Dan nuzulan ini tuan-tuan dalam satu makna, dia ini bila dia sambut tuan-tuan, panas ni jalan jauh, dia letak bagi air dulu. Kalau berhabuk muka dia, dia bagi tisu ke kain yang boleh lap muka dia. Sebab apa? Orang ini dianggap sebagai tetamu. Cara layanan dia macam mana? Cara layanan dia itu memang terbaik lah. Sebab kita ini meraihkan nuzulan tadi yang kita umpamakan sebagai tetamu yang kita raikan sebagai tuan rumah kita. Jadi tuan-tuan, perumpamaannya tuan-tuan, kalau orang tu main jauh, kita ni berjalan Ipoh ke KL, pergi hotel pun kadang-kadang ada hotel yang meraihkan kita dengan cara mengalu-alukan. Selamat datang. Macam pergi hari-hari lah. Selamat datang, jemput belanja. Oh, sebelum tu macam-macam lah dia mau buat kan. Selamat datang, terima kasih, datang lagi. Kadang-kadang pergi hotel sebelum check-in tu, sementara nunggu kad apa semua tu, dia bagi apa tuan-tuan? Welcome drink. Betul kan? Dia bagi. Pergi Mekah, pergi umrah, ayo dia bagi bunga. Macam tu. Sembur perfume. Haji. Orang pergi haji, datang R&R ni, bagi kurma, bagi itu, bagi ini. Pergi, kalau mahal tu, dia ada suite yang mahal. Suite tu yang mahal-mahal lah tuan-tuan kan. Bukannya kita yang standard room ke apa ke. Yang ada yang suite punya rumah tu yang mahal berapa star tu, dia bagi welcome drink, air, buah. Lepas tu dia bagi pula, apa dia Sisi Zainab, apa orang putih ada? Appetizer tuan-tuan, tahu? Awak tak tahu. Tuan-tuan tahu orang kaya-kaya semuanya. Appetizer tu orang kata apa cikgu? Pembuka selera. Orang ajar bahasa Arab cakap orang putih. Appetizer tu macam pembuka selera dia tu. Welcome kepada kita tu. Itu makna satu lagi nuzula. Itu dia macam apa? Mengalukan dia. Pembuka. Mukadimah lah bahasa Arab ni. Mukadimah layanan. Orang putih kata appetizer tu, dia pembuka selera. Kita tuan-tuan ke? Ada ayah. Dia bagi ayah. Ayah apa? Buah-buah campur tu kan. Bulan Ramadan tu apa? Ayah katira tu kan. Banyak aweh-aweh dalam tu kan. 5-6 jenis. Kita kata, ada ayah. Lepas tu pula dia bagi kuih ke apa kan. Bagus lah. Kita tu rasa apa? Bagus lah. Kita cakap tu apa? Bagus lah. Baru appetizer Cik Syarudin. Baru pembuka. Mana apa biliknya? Baru pembuka tu pun kita teruja.
Apa cerita nak sebut ni tuan-tuan? Falahum jannatul ma'wa nuzula. Yang kamu dapat tu baru hanya muqaddimah saja. Tuan-tuan. Baru muqaddimah. Kalau sudut makan tadi, itu baru appetizer. Pembuka selera. Welcome drink, tak minum. Nak lagi, free flow. Free flow tuan-tuan. Tambah lagi. Dah kenyang air je perut tu. Kan? Bau appetizer. Maksudnya apa? Bau pembuka selera. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Rupanya pembuka selera yang bau kita dah teruja tu, bagi kek ni, bagi kek tu. Apa nama jenis tuan-tuan kan? Berlapis-lapis dia punya tray tu. Tang. Atas ni letak satu. Bawah ni besar sikit letak dua. Bawah ni letak 1, 3, 5. Oh, ini pastry dia yang ni. Kat luar ada jual roti kan? Pastry apa kan? Siapa yang jual roti buat itu. Ambil makan. Dia jadi apa? Teruja. Dia jadi suka. Rupa-rupanya tuan-tuan belum masuk pun lagi. Baru orang kata tu muqaddimah. Appetizer. Pembuka selera. Dah nuzulan bima kanu ya'malun. Apa aku dapat macam ni? Memanglah kamu bayar lebih. Memanglah cara marketing hotel macam ini. Cara marketing kedai macam ini. Ini dalam syurga tu dah tak ada lelah, tak ada letih, tak ada bosan. Mana mahu nak bosannya, kita teruja pula. Bagaimana rupa dalamnya nanti. Bagaimana makannya nanti. Bagaimana layanannya pula nanti. Sebab apa aku dilayan macam ni? Allah sebut apa? Nuzulan bima kanu ya'malun. Inilah sebab kanu ya'malun. Apa maksud kanu ya'malun tuan-tuan? Kanu ya'malun inilah sebab apa-apa dengan apa yang telah engkau kerjakan. Perkataan apa yang kerjakan tuan-tuan? Ya'malun. Bila perkataan ya'malun ni tuan-tuan, amal lah. Amal. Kan asal ya'malun tu amal lah. Ain, mim, lam. Amal tu amal apa? Amal celaka ke? Amal yang soleh. Ayat tadi. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Layaklah kita dapat macam tu. Tengok hadiah cabutan. 2 hari 1 malam. Duduk hotel mana? Tengok. Weh, macam ni dia melayan aku. Macam ni. Lepas tu pula tengok. Buka juga. Mama, abah. Swimming pool sebelah katil. Bangkit je katil bom. Terus masuk air. Dia jadi seronok macam tu. Baru kat bawah. Kita tak pernah lah dapat makan macam ni. Baru tunjuk muka je dah dapat itu, dapat ini. Orang bawa beg, kita rasa, best tuan-tuan. Mana tak best? Letih-letih jalan jauh. Orang tu macam ni. Lepas tu tiba-tiba pula kata, Encik, ini semua provide free kepada Encik. Apa dia lagi free? Encik guna gym, Encik guna ni, Encik guna massage ni, apa ni. Kita pun tu, magutu lah. Masuk bilik pula, tengok viewnya cantik. Kita jadi seronok tuan-tuan. Kalau syurga, nikmat tu semuanya ada. Sampai kita rasa bosan pun, duduklah selama-lama dalamnya. Hasil sebab apa? Bima kanu ya'malun. Dah tahu. Tuan-tuan, yang menariknya lagi, benda tu bukan takat itu je Allah SWT sebut. Allah dah sebut dah pada ayat sebelum tu. Yang kita tak tahu pun. Yang saya sebut pada mukadimah tadi. Macam mana rupanya nanti ya, tak tahu. Ayat mana tuan-tuan? Atas dia. Ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan penamatnya pun sama. Layaklah ganjaran tu bima kanu ya'malun. Siapa yang dapat? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang disebut hilang segala letih, hilang segala bosan. Layaklah tuan-tuan. Dengan apa yang demo buat dalam dunia ni. Demo tahan itu, tahan ini. Tengok kuliah saya baru ni kan. Yang kuliah saya baru ni, yang kuliah maghrib. Saya kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia tu penjara macam orang mukmin, tetapi syurga bagi orang kafir. Kan saya uraikan ni. Sebab dia kata apa? Allah, macam jadi penjara. Tak boleh buat tu, tak boleh buat ini. Tak apalah. Kekangan, barrier, halangan tu. Tapi akhirat tu Allah bagi lebih daripada yang kita nak sebenarnya. Jadi tuan-tuan itu untuk ayat yang
19. Ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Satu lagi H, tuan-tuan, sebelum saya terlupa. Tadi hilang segala letih, bosan, penat, semualah. Asalkan H tu ada. H yang kedua, yang di sebenarnya ayat yang terakhir tadilah jazaa'an bima kanu ya'malun. Hari penentuan. Hari penentuan. Hari penentuan. H adalah hari. Hari penentuan. Hari penentuan. Ini akhirat dah ni maksudnya. Berdasarkan amalan. Itu yang tadi sebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Amal macam mana? Amal orang fasik ke tak? Amal orang mukmin. Amal orang mukmin. Itulah hari penentuan tu, hari pembalasan tu, hari akhirat tu. Nak dapat yang tu macam mana? Yang dapat hilang letih, hilang bosan itu dengan beramal seperti amalnya orang mukmin. Itu yang jazaa bima kanu ya'malun. Jadi kita boleh keluarkan H yang seterusnya daripada ayat yang kita baca. Ayat yang 20 tadi apa dia sebut? Wa ammal ladzina fasaqu. Yang tadi saya sebut apa? Tabsyir ukhrawi untuk orang-orang mukmin. Dan kita masuk pula ayat yang ke-20 ini. Ini cerita yang lain pula. Ini cerita tentang kontra tadi. Orang yang berlawanan tadi. Ini tadi tabsyir. Yang ini kita masuk ayat 20 ni lawan dia. Okey tuan-tuan. Kalau ini nama dia sama dengan kan. Yang ini lawan dia pula. Antonym kata lawan. Tabsyir kata lawan dia. Yang ini apa? Berita gembira. Gembira. Macam kita lah. Kan kita nak tengok targhib kan. Ini tabsyir ni lawan dia takhwif. Takhwif. Ini macam apa? Takut-takut lah. Orang kata macam ancaman pun boleh jugalah. Macam ancaman. Boleh jugalah. Ancaman. Takhwif ni. Ya amanal khaifin. Khaif. Khauf ni apa? Takut lah. Kan? Memberi takut. Apa semua. Takhwif. Memberi ketakutan. Ni gembira. Lawannya takut. Dia macam itulah. Ini fear motivation. Istilah dia. Kadang-kadang kita perlu bagi ni. Kamu kalau buat macam ni. Jadi timbul rasa. Ya ke kalau buat macam tu jadi macam ni. Dia ada rasa fear motivation tu. Itu disebut sebagai takhwif. Lawan kepada tabsyir tadi. Ini takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi. Ukhrawi tadi akhirat lah kan. Tadi apa? Tabsyir ukhrawi. Yang ni takhwif ukhrawi. Yang ni orang kata apa? Ancaman ataupun rasa takut timbul untuk akhirat nanti macam mana. Apa yang jadi? Jadi ini yang kita sebut kepada takhwif ukhrawi. Wa ammal ladzina fasaqu. Tadi orang mukmin yang kata tak sama tadi. Yang kita sebut minggu lepas la yastawun, mana nak sama? Sebab ayat 19 ayat 20 disebut apa? Adapun orang-orang yang fasik. Fasik ini kalau di-refer kepada ayat yang sebelum ini adalah fasik dengan makna yang pertama, yang kufur lah, yang kafir lah, makna yang pertama. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Tempat mereka ni berlawanan lah kita tadi jannatul ma'wa. Dema ni kat mana? Adalah fama'wahumun nar. Tengok tuan-tuan, ada tak perkataan ma'wa tadi? Ada. Dema ni ada tak perkataan ma'wa? Ada. Jadi kalau berlawan dengan kita, mereka kalau kita hilang letih, hilang bosan, sibuk dengan nikmat, mereka lawan daripada kita. Mana apa tuan-tuan, kita boleh keluarkan tempat mereka ni fama'wahun munnar. Kita tempat rehat, tempat sandar, tempat relax, tempat bernaung, tempat berlindung, tempat semua yang kita rasa nikmat, tempat kita nak duduk lama itu adalah dalam jannah, tapi mereka dalam annar. Ma'wa mereka annar, ma'wa kita adalah jannah. Hoi tuan-tuan, duduk di sana di tepi
pi an-nar pun kita dah tak lalu kalau diletak di tengah lagu mana. Ya, lagu mana, macam mana. Baik. Tempat mereka, keidaman mereka di neraka. Lagi teruk apa tuan-tuan? Oh, dicerita pula ayat ini bentuk yang dia berkata mereka ni tak sempat nak hilang, tak sempat nak berehat lah. Apa tanda dia? Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Oh, ini tuan-tuan antara ciri penyiksaan pada mereka orang-orang fasik. Dalam kurungan tadi yang kafir, kufur tadi. Makna yang pertama tuan-tuan ya disebut. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Kullama. Kullama ni tuan-tuan tiap kali. Setiap kali mereka hendak keluar, mereka dikembalikan lagi. Dan dikatakan pada mereka, Zuqu, rasakan. Azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Tuan-tuan, kalau kita naik atas perkataan yang sama diulang 2 kali dalam satu ayat, terdapat pada ayat 14. Betul tak tuan-tuan? Fazuku, kan? Fazuku, rasakanlah bima nasitum, dengan apa yang kamu lupa. Apa yang kamu lupa, yang kamu dustakan. Kamu tak percaya adanya nanti hari perhitungan. Liqa yaumikum haza inna nasinakum. Aku boleh lupa balik kat kamu ni. Wazuku. Tengok tuan-tuan, ulang balik perkataan zuku. Zuku maknanya apa? Rasakanlah. Azabal khuldi. Ya Allah, azab yang berkekalan ini. Jadi tuan-tuan, perkataan itu juga berulang disebabkan apa yang kamu kerjakan, kamu dustakan, terdapat sama nadanya perkataan zuku pada ayat yang ke-20. Jadi H yang seterusnya ini dia suruh apa? Hati-hati dengan kefasikan. Ya, hati-hati dengan kefasikan. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan kefasikan ini bukan sekadar makna yang pertama, makna kufur, kafir tadi. Tapi juga dengan makna yang kedua. Keluar dari ketaatan. Berterusan melakukan dosa. H yang seterusnya adalah hati-hati dengan kefasikan. Kefasikan. Fasik. Q lah ya. Fasik Q lah patutnya kan. Kefasikan. Kefasikan ni tuan-tuan, kufur. Satu lagi, yang keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 makna lah tuan-tuan. Makna kata bukan setakat kita kafir wal-iyazubillah, tapi juga keluar daripada ketaatan kepada keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tuan-tuan, udahlah berulang perkataan zuku. Ayat 14 pun dalam satu ayat pun dianya berulang. Jadi tuan-tuan, ayat ini sebenarnya dia membuat perkaitan. Yang kita dah belajar ilmu munasabah ayat ni kan. Maksudnya ayat dia ada tafsir ukhrawi, orang beriman lagu ni dia dapat. Dan juga takhwif kepada ukhrawi, orang ancaman bentuk kepada orang yang fasik, sifat dia yang kafir tadi ini, ini dia dapat. Ma'wa jannatul ma'wa, yakni fa ma'wa humun nar. Ma'wa, tempat kembali, tempat kediaman mereka ini adalah di neraka. Yang tadi ini dalam syurga. Yang tu dapatlah ganjaran dia tu, nikmat apa semua yang tak terbayang apa semua. Tapi ini tiap kali dia cobaan nak keluar. Tuan-tuan, yang menarik lagi tuan-tuan, bila dia sebut aradu. Aradu ni, kullama aradu. Jamak ni kan? Aradu. Aradu ni tuan-tuan apa? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, berkehendak. Baru je dia niat nak keluar. Allah tak benarkan. Malaikat penjaga neraka tu jaga, masuk, tak boleh. Itu sifat fasik, makna yang kufur yang pertama tadi. Tak boleh, pang. Baru dia aradu. Ini tuan-tuan yang saya pernah sebut di sini, mentally tortured.
Apa maksudnya apa? Mental pun diseksa. Kan? Baru je nak niat nak pergi. Allah tahu dah. Malaikat langsung tak layan. Bagi. Beza dengan kita tadi tu. Sampai tak larat dah habis lah semua kita nikmati untuk orang mukmin. Jannatul ma'wa. Tapi tadi fama'wahu munar. Baru je nak berniat. Tak boleh tuan-tuan. Lagu mana nak rasa kan? Ini di sudut munasabah ayat berkaitan antara kedua-dua ayat ni macam tu. Jadi disebutkan di sini sebagai pengajaran kepada kita, allazi kuntum bihi tukazzibun. Ahli neraka ni tuan-tuan seolah-olahnya apa tahu? Seolahnya apa? Bila memanglah ada timbul niat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dalam surah Al-A'raf, kalau tak saya tuan-tuan, mereka ni maklum nikmat yang didapat oleh orang beriman dalam syurga. Nanti saya tengok ayatnya. Saya ingat dalam suratul A'raf. Saya ingat ayatnya, cuma tak ingat pada muka surat berapa. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Wanada ashabun nari ashabul jannah. Okey, baik tuan-tuan. Cuba buka ayat surah Al-A'raf. Ayat 50. Wah, ini mentally tortured lah tuan-tuan. Bukan takat physically tortured, dah kena seksa bentuk badan fizikal. Tetapi dalam surah Al-A'raf ini, surah yang ke-7 ni, ayat 50, tuan-tuan tengok apa disebut. Muka surat apa? 15 lebih ni kan? 161. 151. Okey. Ayat 50. Suratul A'raf ayat 50. Kita 156. Dapat? 156. Baik, dapat kan? Ayat 50. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allahu akbar. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga. Nada ni macam manggil lah tuan-tuan ya. Menyeru, dia macam manggil. Dia kata apa? Bagilah sikit pada kami air ataupun makanan yang Allah rezekikan kepadamu. Maka penghuni syurga menjawab, Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang yang kafir. Jadi tuan-tuan, sampailah ayat 51 bersemua tu. Ini antara bahan sokongan kita lah. Yang saya sebut sebagai tadi, hati-hati dengan kefasikan. Terlebih lagi dengan makna fasik yang pertama tadi, yang kufur. Dan kita pun tak naklah berterusan ada sifat fasik pada makna yang kedua tadi, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut pada ayat yang kita baca tadi berkaitan tentang surah ini, ya, ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang kedua, ayat yang ke-20. Ammal ladzi kullam aradu ay yakhribna uidu fiha wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Jadi tuan-tuan, itu disebutkan juga di sana adalah karakter ataupun ciri-ciri kepada apa bentuk ganjaran balasan yang Allah kurniakan kepada orang mukmin dan juga orang fasik. Terlebih lagi pada ciri pada orang fasik dengan makna yang pertama. Saya sebut tuan-tuan, itu kena ingat. Makna fasik ada yang kita sebut secara umum tadi dengan makna yang pertama, iaitu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah dia itu ditimpa bentuk siksaan dalam api neraka. Malahan kalau mereka nak berniat sahaja pun Allah tidak izinkan. Ada penjaga-penjaga dalam neraka itu, nak keluar pun tak boleh, nak ke tepi pun tak boleh, dihantarnya lagi. Itu sebab pendustaan mereka dahulu di dalam dunia. Jadi mereka nak cakap apa lagi tuan-tuan? Penyiksaan itu bukan setakat penyiksaan dalam bentuk fizikal, dalam juga penyiksaan dalam bentuk mental. Kadang-kadang ni penyiksaan ini, fizikal tu dah sakit, mental
Kesihatan mental itu pun sebenarnya satu benda yang sakit sebenarnya, walaupun kita tak nampak dalam mata kasar kita. Jadi tuan-tuan, itu satu kerugian kepada orang-orang yang fasik, dengan makna yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi tuan-tuan, iaitu sebagai kesimpulan kita pada pagi ini, kita kenal kepada karakter kepada orang-orang penghuni syurga dan juga ahli neraka. Ya, tuan-tuan. Satu hadis sebagai penutup tuan-tuan pada pagi ini, saya nak sampaikan satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, hadis sahih yang turut terkandung dalam kitab mereka. Riwayat Imam Bukhari, kullu du'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu wa ahlun nari kullu jawazin utullin mustakbirin. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan, dhaif mutadha'af, andainya dia minta kepada Allah, nescaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Mahukah aku beritahumu kepadamu sifat-sifat ahli neraka? Setiap orang yang suka bertengkar dengan kasar, berlagak dan juga sangat sombong. Antaranya sombong dengan kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi sifat-sifat yang disebutkan tadi adalah sifat-sifat golongan ahli syurga dan juga sifat-sifat golongan ahli neraka. Walaupun ahli syurga ni tuan-tuan, yang saya sebutkan, dunia ni macam penjara bagi mereka. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang tafsiran ulama tu disebut, apa maksud dha'fin mutadha'af? Boleh jadi kita nampak dema ni itu tak boleh, ini tak boleh. Malah digelak-gelakkan dengan orang lain. Kata kamu ni macam ni, macam ni. Ngapa tutup aurat macam ni? Ngapa macam ni, macam tu? Kamu ni lemah lah apa? Sampai ditunduh kita macam-macam itu. Kadang-kadang kekangan-kekangan yang kita jaga tu dengan sebab agama kita perintahkan kepada kita, dituduh macam seolah itu satu kelemahan pada diri kita. Sedangkan benda-benda itu kita pasti akhirat nanti Allah janjikan lebih baik pada diri kita. Beza dengan orang ahli neraka. Ahli neraka ni kata ibarat macam tak ada kekangan, halangan kepada diri mereka. Dan kita akhirnya kita kembalikan segalanya itu, ni semua perintah Allah. Tak ada mampu, tak ada daya, melainkan hanya kekuasaan, kekuatan, kehendak, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat orang beriman apa? Orang mukmin tu sifat dia halus, sifat dia taat, sifat dia tawaduk atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita sampai ayat 20. Tak dapat saya tulis 21 tu, insya-Allah pada bulan depan ikut yang saya kata sebut, untuk sambung pada ayat yang ke-21. Apa? Baik. Ada saya sebut dah tadi sebenarnya Haji. Saya sebut kufur yang pertama tu orang yang kafir kepada Allah SWT. Saya dah sebut dah awal tadi kan. Makna yang kedua, orang yang mukmin pendosa pun ada ciri kefasikan dia. Saya dah sebut dah tadi. Termasuk orang macam kita ambilkan sebagai syahadah. Bukan syahadah tu maksudnya asyhadu alla tu, penyaksian dalam urusan-urusan agama kita tu tak boleh ada ciri yang fasik. Orang mukmin pun ada ciri tak fasik kalau dia berterusan melakukan dosa. Jadi kita bezakan tadi. Saya sebut dah banyak kali tadi, ulang, iaitu kita bezakan dengan ciri yang pertama, orang kafir lah. Orang yang tidak beriman. Kan? Itu orang kafir, kufur. Yang saya sebut yang kedua tadi, keluar daripada ketaatan tu, termasuklah orang mukmin yang berterusan melakukan dosa, itu adalah ciri fasik pada diri mereka. Jadi jelas itu ya. Saya kata ini secara umumnya, fasik itu merujuk pada dua. Dan fasik pada ayat kita sebut ini, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, adalah fasik makna yang pertama. Ada yang saya sebut kan? Saya sebutkan tadi. Maksudnya apa? Mukmin lawan dia tu fasik yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama. Yang dikata sebutkan tadi apa? Fama'wahumun nar. Mereka itu kekal tempat kediaman mereka di an-nar. Nampak je ya? Fasik, ada tak orang mukmin ada mempunyai ciri yang fasik? Kalau apa ciri yang fasik ini? Antaranya al-israru ala dhunub, berterusan melakukan dosa.
Jadi orang mukmin ni kan dalam akidah kita pun kita tahu. Orang mukmin kadang-kadang, adakah kita nak berterusan dengan ciri orang fasik tu? Masuk neraka dulu tapi ada secebis iman, dah selesai ganjaran depa tu, dosa mereka tu apa dia buat. Sebab dosa mereka tu lebih pemberatannya pada dosa, masuk neraka dulu, akhirnya masuk dalam syurga. Kita nak try ke macam tu tuan-tuan kan? Ciri fasik itu. Ciri fasik dengan makna yang pertama, kufur kepada Allah. Orang kafir lah. Yang kedua, ada ciri fasik itu walaupun orang yang mukmin, tapi dia berterusan melakukan dosa. Jangan jadi pendosa dan penggalak maksiat lah makna kata. Jadi kita mengambil itibar dan tadabbur pada ayat ini, kita tak nak walaupun masuk sekejap ke dalam api neraka. Tu karakter orang mukmin dan penghuni orang neraka ni. Nak meniat nak masuk itu pun tak ada. Boleh je Fifi ya? Jadi kita bezakan antara dua tu. Pada ayat ini lebih merujuk kepada fasik dengan makna yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Bagus. Ini bukan aja satu ni Cikgu Hisham. Ini Haji Fifi tanya ayat ni. Ini boleh masuk apa Haji Fifi? Masuk kelas master ya? Kelas MA kan? Itu Adilan kata Ustaz tak payahlah Haji PhD apa ini kan? Ni kelas tuan-tuan boleh tanya respon tu. Itu bukan kelas tahun 1 tu. Kelas tahun 1 dia tarik seluar saya. Ustaz, betulkan zip. Zip tergengi melekat katanya. Ya Cikgu Syarudin. Awak pun pergi betul. Ustaz, anak tudung dah tutup mata. Udah anak tudung tutup mata. Itu yang dibuatnya kan. Opah cucu kata, tadi elok balik dah tak nampak orang mata, nak tudung dah tutup mata. Dah ke belakang, itu tak apa lagi tutup tuan-tuan ni dah ke belakang tudungnya. Jadi cekup dia je pula tinggal kan. Itu anak darjah 1 tapi tuan-tuan ni hebat, mai belajar puasa Rejab. Haji Fifi kalau saya dengar Haji Fifi tanya kan, advance tu atas-atas banyak tingkat. Bukan takat sekolah menengah. Sekolah menengah saya ajar pun tak ada macam tu kan. Ini sekolah macam tu je. Jadi tuan-tuan ni bukan takat apa, sekolah rendah pun menang, universiti pun kalah lah dengan tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan ni. Ya je, jadi satu lagi. Kan baru saya cakap kan? Okey, nuzulan tu dari sudut bahasanya kita boleh kata apa? Itu disimbolkan perumpamaan nikmat tu sebenarnya. Nikmat itu sebagai mukaddimah, pembuka selera, nuzula. Saya kata apa? Orang kata mukaddimah lah, mukaddimah kenikmatan. Kalau merujuk kepada ayat tu, nuzula. Ini sudut bahasa tuan-tuan ya. Nuzulan bima kanu ya'malun. Ini kamu dapat ni, jannah ni, syurga ni, dalam tu pun lebih lagi lah tuan-tuan. Tapi nuzulan itu dari sudut bahasanya apa kata mukaddimah. Dalam kalau saya bagi contoh tadi Haji, kita dah rasa teruja. Mukaddimah tu pun dah rasa seronok. Nuzula ni turun, saya kata tadi, turun. Nazil, turun. Ibarat saya kata apa? Contoh orang kalau musafir jauh, dia turun daripada bintang tunggangan. Bukan turun kereta. Kan? Bintang tunggangan kita, tiba orang rai. Basuhkan ni. Kan? Lap ni, bagi itu, bagi ni. Welcome drink. Itu orang kata baru mukaddimah, permulaan. Sebelum nikmat-nikmat yang lain tu. Ni, apa kita rasa? Kita dah rasa teruja. Rasa seronok. Rasa macam-macam lah. Jadi nuzulan itu perumpamaan ibarat kita cerita. Nazil ni turun. Dia turun apa? Turun kereta, turun daripada unta, turun daripada tu. Tiba orang sambut kita dengan cara macam tu. Itu nuzulah. Saya nak tak apa makna satu pun, saya lebih suka bawa dalam bentuk senario lah untuk bagi faham. Yang katakan nuzulah tu macam mana. Macam kita lah tuan-tuan. Kita ni kalau jadi tetamu rumah orang, kita ialah tetamu. Tuan rumah kata apa? Buat macam rumah sendirilah. Betul ke ni? Sungguh kalau orang utara dia kata apa? Ajak-ajak ayam kan? Mai naik gerek sama, jom. Mai. Betul ni. Dia dah bawa basikal, bukan ada tempat kosong. Saya pernah tuan-tuan kat SP, Sungai Petani. Subuh belajar, mak saya ada lah kan tahu kan. Pergi masjid, ulang kat Masjid Tamaria. Masjid Mutakin juga nama dia, kalau tak saya kan. Saya pergi berjalan 1 kilometer. Pergi, sekali pakcik tu. Jom, mai.
Jumaat. Dia tuan-tuan tu ajak-ajak. Orang kata bahasa Arab kata mujamalah. Dia ajak-ajak ayam seronok. Dia ajak tengok kita tu. Dia naik gerek. Naik basikal. Bukan ada tempat pun nak bagi kita tumpang. Dia kata apa? Jom, mai sekali. Saya kata betul sungguh Pak Haji ni. Saya aku naik betul belakang kan. Kita dah rasa perlu. Seronok tu bawa naik. Kita tuan-tuan jadi tetamu. Tuan rumah. Dia kata kan. Tak apa. Buat macam rumah sendiri. Kita ni tetamu. Udahlah kata, dah bagi air. Goreng kopok bagi kita. Tak apalah, nak pergi mandi ke, duk atas ke, nak baring, tidur pasang aircon tu. Buat macam rumah sendiri. Kita tetamu ni pun rasa, sungguh ke ni? Kan? Sungguh ke ni? Satgi, kan macam mana? Kan satgi buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita dilayan dalam syurga tak boleh nak samakan dalam dunia. Kita taruh macam tu, kita rasa dah besar hati. Sungguh ni sobat rumah sendiri. Satgi buat betul-betul kan. Benda tu langsung tak ada kekangan dalam jannah nanti. Itu tuan-tuan. Tarikan tu dah dibawa untuk merangsang keterujaan kita bila guna perkataan nuzula tadi. Panjang huraiannya, senario yang dibawa nuzula. Yang disebut tadi apa Sisi? Appetizer tadi, welcome drink tadi, berlapis-lapis tingkat. Kita dah rasa mak belum masuk bilik lagi nah. Tuan-tuan bayang masuk rehat sedang, ting tong, room service, antar makan lagi. Tadi dah ni, lepas 2 jam, ting tong, sir, you can have another pastry cake. Lagi. Mak kata-kata, buka bilik air, mak rasa tilam, mak duk mak lagi. Udah lah tilam biasa 5 inci, 10 inci. Lepas tu tuan-tuan, baring pula rasa macam air pula tilam tu. Gelenggung. Itu nuzula. Kita dah dapat tu sebelum tu dah. Dapat lagi macam mana. Yang saya sebut hadis kursi tadi, yang tak tergambar dengan mata, tak boleh nak kita pernah dengar dengan telinga, yang tak terlintah pun dalam jiwa. Tu, boleh ya. Saya nak dapat terjemah betul-betul nuzula tu. Itu sudut bahasa dia turun boleh. Appetizer tu boleh. Dia mukaddimah atas nikmat-nikmat yang pelbagai yang akan kita rasa. Macam mana? Reception saya tak ada kot reception. Saya lebih suka appetizer tadi lah. Reception tu lebih kita welcome di kat depan untuk entertain kita kan. Haji buatlah macam mana. Ikut tu. Tapi senario saya bawa tu sebab nikmat akan berterusan akan dapat macam tu. Okey tuan-tuan ya? Boleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Radina billahi rabba bil islam dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma wa amna salihan maqbula. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf tuan-tuan ya, ambil masa sedikit.